PKPD Pentadbiran mendapat perhatian sejak beberapa hari lepas, khasnya selepas Perlis melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan pentadbiran ataupun TEMCO di dua kawasan untuk menghalang penularan COVID-19 yang berasal sebahagian besarnya daripada kluster Siva Gangga. Kita mahu kembali bersama Wakil Asrul Awani di Kedah, Abdul Hadi Awang, untuk berkongsikan kisah terkini dan juga cerita-cerita di sebalik berita PKPD pentadbiran yang dilaksanakan di kawasan itu. Hadi menyertai kami sekarang secara langsung dari Sanglang. Okey Hadi, difahamkan pertama sekali sidang media oleh Ketua Polis Perlis sebentar tadi. Apa yang terbaru yang boleh dikongsikan? Okey, terima kasih Luqman di Bukit Kewangan, dan seperti dimaklumkan Luqman, saya berada di Sanglang ketika ini. Sanglang terbahagi kepada dua kawasan, iaitu Sanglang di sebelah Kedah dan juga Sanglang di sebelah Perlis, dan ketika ini saya berada di Sanglang Kedah. Dan seperti dimaklumkan Luqman, sebentar tadi ada dibuat sidang media oleh Ketua Polis Perlis, di mana dalam sidang media beliau mengatakan bahawa telah melaksanakan 3 sekatan jalan raya bermula semalam. Dan beliau menegaskan bermula jam 8 pagi esok akan dilaksanakan penutupan di kesemua jalan-jalan tikus, termasuk jalan-jalan di sawah-sawah padi dan sebagainya, bagi mengelakkan aktiviti keluar masuk dalam kalangan penduduk di dalam kawasan perintah kawalan pergerakan diperketat itu sendiri, selain pergerakan masuk juga dari kalangan orang-orang luar daripada kawasan Kampung Tanah Timbul dan juga Kampung Kuala Sanglang. Dan Luqman, tambah beliau, hari ini, hari pertama pelaksanaan TEMCO adalah hari kedua bagi proses saringan kepada penduduk di Kampung Kuala Sanglang. Memandangkan semalam adalah hari pertama saringan yang diadakan di Klinik Kesihatan Kuala Sanglang bagi penduduk di Kampung Tanah Timbul. Pembahagiannya adalah semalam kepada penduduk di Kampung Tanah Timbul, hari ini adalah kepada penduduk di Kampung Kuala Sanglang, di mana kira-kira lebih 550 orang penduduk jangka membuat saringan hari ini. Dan menurut Ketua Polis Perlis lagi, apa yang akan dilaksanakan adalah memberi kebenaran hanya kepada pemilik gelang berwarna pink ataupun merah jambu dan juga berwarna putih untuk keluar daripada rumah membeli barangan keperluan harian seperti beras, telur dan sebagainya. Dan jika kita boleh dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Surinah Saad berkenaan dengan intipati sidang media sebentar tadi. Kita dengarkan dahulu apa yang dikatakan Ketua Polis Perlis. Untuk hari semalam, semua saringan telah dibuat untuk penduduk Kampung Tanah Timbul, seramai lebih kurang 379 orang. Dan untuk hari ini adalah untuk penduduk Kampung Kuala Sanglang lah. Selepas hari ini, kita akan tutup permanen lah untuk semua lorong-lorong, 3 lorong tikus, 1 di Kampung Tanah Timbul dan 2 di Kuala Sanglang. Saya minta untuk kita tutup permanently untuk laluan lorong-lorong tikus. Dan untuk SJR, kita ada 3 SJR seperti mana yang Puan dah tengok tadi, untuk 2 di Kuala Sanglang dan ada 1 di Tanah Timbul. Yang dibenarkan untuk keluar cuma 1, yang ada dua yang merah tu kan, itu yang dibenarkan untuk keluar untuk beli barang makanan lah. Yang ada 1 tu kita tak akan benarkan keluar daripada kawasan TEMCO. Okey Hadi, kita mahu menyelusuri cerita di sebalik berita kerana kita bawakan laporan berita berkenaan dengan perkembangan terkini PKPD di Sanglang, PKPD pentadbiran sepanjang hari. Bagaimana nasib penduduk di sana? Kerana kita dengar setakat ini mula mendengari bibit-bibit kisah mereka yang berada di bawah PKPD. Sebagai contoh, di Kedah, penoreh getah terputus punca pendapatan mereka kerana tidak boleh keluar dan terpaksa dikuarantin di rumah. Bagaimana pula di Sanglang dan di kawasan Perlis? Bagaimana warga di sana, rakyat di sana meneruskan kehidupan mereka dan bagaimana mereka terkesan? Okey, sebentar tadi ada kami kongsikan mengenai berita apa yang berlaku di kawasan Napoh. Penoreh getah yang tidak dapat meneruskan aktiviti harian mereka untuk menoreh mencari rezeki akibat pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketat di Perlis. Dan hari ini, hari pertama pelaksanaan TEMCO, mungkin suara-suara sebelumnya mungkin tidak dapat dikeluarkan ataupun diketahui kami daripada penduduk Kuala Sanglang, memandangkan kesemua mereka kini menzahirkan rasa risau, memandangkan yang terlibat adalah termasuk pelajar sekolah rendah, seorang pelajar sekolah rendah, seorang pelajar sekolah menengah dan juga seorang kanak-kanak berusia 3 tahun yang disahkan
disahkan positif di kampung ataupun sekitar kawasan Kuala Salang itu sendiri. Dan perkara yang paling merisaukan penduduk adalah ada dalam kalangan mereka yang tidak akan mematuhi arahan daripada pihak berkuasa, terutama keluar tanpa kebenaran. Bagi yang mereka berharap apa yang dikeluarkan pihak berkuasa, terutama arahan kuarantin untuk duduk di rumah, terutama kepada para guru yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Salang dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Salang, agar mematuhi arahan terbabit dan tidak keluar pada rumah, manakala ianya akan melibatkan ramai lagi orang yang terlibat, terutama dalam kluster PUI Siva Gangga ini, Luqman. Hadi, perlu kita faham bahawa impak PKPD pentadbiran ini dilaksanakan bukan sahaja satu ataupun dua, tapi banyak dan bercabang. Sebagai contoh, sekolah-sekolah ditutup. Sebelum ini kita dengar berita sekolah ditutup dan pengajaran perlu dilakukan secara penuh, secara atas talian, online. Tapi di sebalik semua itu, sebagai contoh, di kawasan Salang itu bagaimana contoh jaringan internet untuk pelajar-pelajar meneruskan pengajian dan pembelajaran mereka secara online, dan bagaimana akses berdasarkan pemerhatian Hadi di sana, bagaimana akses setiap keluarga di sana kepada internet, adakah cukup sihat dan cukup dan memadai untuk mereka meneruskan proses pengajian sebagai contoh ataupun pembelajaran tanpa tergugat untuk tempoh sekurang-kurangnya 28 hari ini? Okey, Luqman, jika kita imbas semula, sebelum ini ada kami menghantar berita ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac lalu, dan juga ketika Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB yang bermula sekitar bulan Mei itu, kami ada membuat liputan di kawasan Kuala Salang dan juga di kawasan Simpang 4 Perlis ini berkenaan dengan capaian internet daripada murid-murid, dan kebanyakan mereka menzahirkan rasa okey belajar dalam keadaan acara atas talian. Namun yang menjadi masalah utama adalah penglibatan para pelajar untuk bersama guru dalam proses PMP secara atas talian itu sendiri, manangkan bila diibaratkan 30 orang dalam satu kelas, bila guru membuat satu kelas, hanya ada 15 ataupun sekitar 20, yang 10 lagi tidak terlibat dalam sesi pembelajaran cara atas talian itu yang menjadi antara masalah utama, selain pada masalah capaian yang dilihat semakin bertambah baik, terutama di kawasan Salang, Kuala Perlis dan juga kawasan Kangai ini. Yang capaian internet itu mungkin masalah kedua. Yang masalah utama adalah penglibatan pelajar untuk dalam memasuki sesi secara atas talian itu, manangkan ada kalangan mereka yang akan mengambil peperiksaan penting seperti SPM untuk tahun ini, Luqman. Itu pelajar. Bagaimana pula dengan isi rumah di sana, Hadi? Bagaimana dengan ibu bapa mereka? Bagaimana demografi di kawasan itu? Kerana kita faham jika PKPD, jika ramai yang bergantung rezeki kepada buka kedai, perniagaan, kerja harian, mereka akan terjejas dengan teruk. Bagaimana rupa bentuk berdasarkan pemerhatian Hadi sejak beberapa hari lepas? Rata-ratanya apa kerja mereka yang berada di sana? Firman, rata-rata pekerja di sini adalah golongan yang berada di kawasan pesisir laut. Pastinya kerja utama mereka adalah nelayan, selain membuka perniagaan sendiri, kedai-kedai runcit dan sebagainya. Jika pelaksanaan PKPD diperketat secara pentadbiran ini, pastinya yang menjaga, yang menjual secara runcit itu pastinya tidak dapat membuka gerai kedai mereka, menangkan mereka juga turut dikenakan kuarantin dan terpaksa menutup kedai-kedai runcit masing-masing. Dan masalah utama adalah pastinya penduduk yang lain, terutama para nelayan dan sebagainya, untuk mendapatkan bekalan runcit, dan itu pastinya akan diperincikan dalam satu temu bual yang akan saya buat esok bersama dengan Adun Sanglang di sini. Pastinya saya akan bertanyakan bagaimana penyaluran bantuan itu dapat disalurkan secara menyeluruh kepada penduduk di kawasan ini yang rata-rata berkemungkinan bukan saja nelayan, pekerja kedai runcit, malah mana-mana peniaga, guru dan sebagainya tidak dapat keluar untuk bekerja, dan pastinya itu akan menjejaskan pendapatan harian, yang terutama yang mendapat gaji secara harian ini, Luqman. Okey, Hadi Awang, terima kasih. Di sebalik keperluan untuk kita mengawal penularan COVID-19 ini dan juga aspek kesihatannya, perlu juga kita fokus kepada isu-isu timbal balik seperti kebajikan rakyat dan juga punca pendapatan mereka, dan juga pengajian murid-murid di kawasan Sanglang selepas PKPD pentadbiran dilaksanakan. Itu kami akan kupas dalam berita-berita yang seterusnya. Hadi akan membantu kami untuk buat demikian, dan juga dalam bulletin-bulletin kami dalam hari-hari yang akan datang, dan juga di extraordinary.com untuk laporan lebih komprehensif dan menyeluruh berkenaan dengan perkembangan terkini di Sanglang yang dibawa oleh Hadi Awang dan juga rakan-rakan wartawan kami di sana. Itu sahaja untuk cerita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Luqman Haris. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi.